Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kesihatan yang baik. Hari ini kita nak dengar ucapan daripada sahabat Abu Ubaidah yang terbaru, hari yang ke-133. Sebelum itu, bagi yang baru berada di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga komen. Kalau anda dah klik video ini, saya nak anda faham situasi sekarang yang media tidak menyebelahi kita. Jadinya puak-puak haru dan juga sekutunya Kapten Amerika, mereka akan cuba menghalang khabar daripada Masjidil Aqsa untuk tidak sampai kepada kita, sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Jadi saya hanya mengulangi semula, juga edit sedikit apa bait yang cuba disampaikan oleh Abu Ubaidah sebagai berita dan juga informasi kepada kita. Sahabat semua, untuk pembukaan, sahabat Abu Ubaidah memberikan salam kepada semua umat Islam di seluruh dunia, seperti yang biasa diucapkan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan antara ucapannya ialah, pada tahun lepas 7, 10 itu telah pun mengubah segalanya dan juga telah mengubah wajah negeri ini, sehingga ia adalah permulaan dan juga pengakhiran bagi kemerosotan kehidupan manusia sepanjang sejarah kontemporari ini. Kami meyakini yang bangsa Z ini akan dipatahkan, dihina dan didedahkan. Dan sesungguhnya Tufan Aqsa ini adalah perjuangan yang mempunyai matlamat yang paling suci, kerana kita melawan dan ia adalah kemenangan, dan kemenangan kepada baginda Nabi SAW. Jadi tidak lain mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dah berlaku sekarang ini akan membangkitkan lebih banyak lagi mereka yang akan menghapuskan ketidakadilan, pencerobohan kepada bumi Al-Aqsa, bumi tempat berlakunya Isra' Mi'raj baginda Nabi SAW. Dengan izin Allah, semua yang berlaku ini akan menjadi titik perubahan dalam sejarah bangsa kita. Wahai bangsa kami dan seluruh umat Nabi SAW, untuk bulan kelima berturut-turut, penentangan umat baginda Nabi SAW di bumi Anbiya masih lagi diteruskan. Pejuang umat baginda Nabi SAW teguh untuk melawan bangsa Z dan konco-konconya, iaitu Kapten Amerika. Mereka puak-puak yang dilaknat ini masih lagi belum mengalahkan umat Nabi SAW yang hebat, meskipun menghadapi pembunuhan beramai-ramai yang mengerikan yang dilakukan oleh bangsa Z kepada orang awam. Mereka bangsa Z ini tidak tahu lagi kehancurannya dengan menghapuskan satu kaum, yang mana anak-anak inilah yang akan mengajarkan orang dewasa pelajaran dalam kedewasaan. Dengan wanita yang berada di bumi Anbiya itulah adalah bintang-bintang yang akan melahirkan generasi dan pejuang yang berani akan melawan musuh. Sahabat semua, kita stop dulu. Maksud daripada ucapan ini adalah apa yang berlaku sekarang ini, ujian yang sangat dahsyat, adalah proses untuk melahirkan lagi pewaris juga pejuang-pejuang yang lebih gagah, yang lebih kuat, kerana ia disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kelakuan bangsa Y di bumi Anbiya dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, yang bermaksud, dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong, angkuh dan melampaui. Sahabat semua, apa yang berlaku sekarang ini adalah benar. Mereka sekarang ni adalah manusia yang paling angkuh dan paling sombong dengan apa yang dah mereka buat sekarang. Tapi mereka lupa sambungan ayat seterusnya, iaitu surah Al-Isra ayat yang kelima pula, ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu kali yang pertama dari kedua kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap akan berlaku. Sahabat semua boleh tengok surah Al-Isra ayat keempat dan juga ayat yang kelima. Dan surah Al-Isra sendiri mengisahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi SAW. Sahabat semua, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini juga kita faham akan datangnya hamba-hamba yang kuat, gagah daripada segi mental, fizikal. Mereka inilah yang akan memburu bangsa-bangsa yang pernah disumpah menjadi monyet ini. Dan hamba-hamba Allah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah daripada luar, bukanlah daripada negara yang penuh dengan konsert dan kemewahan. Pasti ia adalah daripada mereka yang ada di dalam sekarang ini. Mereka yang merasai erti sebuah perjuangan sebenar, merasai makna sebenar kemerdekaan. Mungkin lambat, tapi ia pasti akan berlaku. Kita sambung lagi ucapan daripada Abu Ubaidah berkata, bagaimanakah mereka akan mengalahkan kaum yang penentangan, pemberontakan hidup dalam hati mereka, dan berkongsi dengannya penderitaan, kesakitan dan syahid bersamanya orang-orang yang mereka sayangi. Mereka mendahulukan pemimpin dan para pejuang yang marah di jalan Allah, jalan untuk mendapatkan kebebasan, jalan untuk mempertahankan kebebasan tanah suci umat Islam. Dan akan sentiasa ada yang akan menyambung perjuangan ini, menyambung menghadapi kebedaban jenayah bangsa-bangsa yang dilaknat ini, yang tidak pernah ada perkara seperti ini dalam sejarah kontemporari, daripada segi bahasa, kebiadabannya dan doktrin modernnya.
Dia mengatakan lagi, kami akan meletakkan musuh berada dalam kerugian yang besar yang tidak pernah tercatat sebelum ini dalam sejarah bangsa kita. Mereka mujahidin memusnahkan baju besi mereka dan menyerang musuh dengan senjata yang ada, sedang musuh disokong oleh kereta kebal, jet tempur, kapal perang dan sebagainya. Meskipun begitu, musuh jatuh ke dalam serangan hendap yang ketat dengan peralatan perang mereka dan menyerang mereka dengan cara yang sifatnya. Ayat seterusnya lagi ialah, setiap kali musuh berfikir bahawa dia selamat di kawasan yang hangus, kawasan yang dah dihancurkan, maka keluarlah mujahidin dari arah yang ia musuh tidak sangka, iaitu dengan operasi maut atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuknya. Cara selari pertempuran haluan kanan muslimin, iaitu kita lah, dan haluan kiri musuh masih lagi berterusan di semua bidang, malah berkembang dan membesar dalam menghadapi barisan hadapan dan pencerobohan pelampau yang biadab ini. Kami tidak akan menemani anda musuh dalam menyediakan operasi Brigade Pahlawan Muslimin sebagaimana kami mengumumkannya pada awal secara langsung sepanjang masa. Juga dalam medan para muslimin dalam mod pertempuran, kami menangguhkan beberapa pengumuman. Sebaliknya, kami akan menyiarkannya melalui iklan dan juga adegan. Sebahagiannya dilakukan dan sedang dijalankan oleh tentera-tentera Allah di lapangan. Kami lebih suka menangguhkan atau tidak mengumumkan beberapa operasi, beberapa adegan tidak disiarkan atas sebab keselamatan dan keadaan medan yang kompleks. Wahai umat baginda Nabi SAW, sesungguhnya kami dalam brigade ini dan juga dalam tempoh 1-3 hari sejak bermulanya Taufan Aqsa, berdasarkan perkara tersebut kami tegaskan seperti berikut. Yang pertama, para muslimin di semua kawasan pencerobohan dan juga penjajahan bangsa Zini di utara, tengah juga selatan di semenanjung Giza sedang bertembung dalam pertempuran heroik dan taktik yang berbeza dan dengan senjata yang sesuai berdasarkan saiz kemarahan musuh dan penyatuan lapangan mengikut anggaran lapangan yang ditentukan dalam setiap operasi, jenis peralatan senjata dan sifat serangan untuk menyebabkan kerugian tertentu pada barisan pasukan musuh. Sahabat semua, ini adalah ucapan yang agak menyentuh kita semua. Kita dengar baik-baik. Kami akan meneruskan perjuangan kami kepada bangsa penceroboh ini sehingga tentera musuh terakhir meninggalkan semenanjung Giza dengan izin dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Di mana sahaja terdapat pencerobohan dan penjajahan, tanah ini akan menghadapi tentangan dan konfrontasi. Kerugian besar akan berlaku di kalangan pasukan musuh dengan kuasa Tuhan, dan ribuan mujahidin kita dalam kedudukan dan tempat pertempuran mereka sentiasa dalam keadaan yang berjaga-jaga dan dalam semangat yang tinggi. Pastinya mereka berada dalam kemenangan dengan izin Allah. Perjuangan mereka sebanyak kepunyaan dan hubungan mereka dengan tanah bertuah, yaitu tanah suci para anbiya itu. Juga ia adalah pertempuran suci bagi mereka. Motivasi mereka yang hebat dan berterusan untuk membalas dendam terhadap musuh mereka yang melakukan pembunuhan, jenayah, kekejaman dan pencerobohan. Yang kedua, pada peringkat ini kita tidak bimbang untuk menyangkal dan memperincikan segala yang dinyatakan oleh pemimpin politik dan tentera musuh. Kata-kata musuh mengatakan mengenai pencapaian mereka. Mereka mengatakan segala yang buruk di lapangan berada pada haluan kanan, pada orang muslimin lah. Mereka mengatakan musuh telah pun hancur, berkonflik dan terdesak. Ini tidak boleh dipercayai, wahai sahabat-sahabatku. Malah sekutunya Kapten Amerika dan lain-lain tidak mempercayainya. Dia tidak dapat meyakinkan penontonnya walaupun semua pembohongannya dia menang atau mencapai matlamatnya. Tetapi kami haluan kanan katakan secara ringkas, musuh melepaskannya melalui kenyataan, nombor dan maklumat yang ia propaganda palsu. Sebaliknya, musuh menyiarkan imej yang membesar-besarkan pencapaian khayalan mereka, yang mana ia datang dalam konteks yang sama. Kebanyakan perkara yang diumumkan dan disiarkan oleh musuh adalah berdasarkan dan juga rekaan serangan dalaman dan moral. Musuh penjenayah mengatakan apa sahaja yang dia mahu dengan menipu. Dia mempromosikan kepada khalayaknya yang bodoh, yang menyedari dan akan menyedari pembohongan kepimpinannya. Lapangan masih lagi terbuka dan kebenaran adalah sah, dan hari-hari datang dan masa depan dekat dan jauh insya-Allah akan terbukti. Tidak kira betapa palsunya musuh atau kesilapannya, yang mana pemimpin musuh cuba capai melalui pembunuhan beramai-ramai dan juga jenayah kotor mereka satu pihak dan melalui pembohongan hitam mereka di sisi yang lain, dan ia akan membawa kejatuhan kepada mereka, kehinaan yang direkodkan kepada bangsa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada umat baginda Nabi SAW. Yang ketiga, kami tidak mahu keadaan ini mencapai tahap kehilangan dan penderitaan bagi banduan. Kami telah cuba melindungi dan menjaga banduan ini ataupun tahanan ini selama berbulan-bulan, yang mencapai matlamat kemanusiaan yang selamat dan mulia, yaitu membebaskan rakyat yang tertindas dan mencapai hak asasi manusia yang benar dan sah bagi rakyat kami.
Kami masih berusaha untuk itu dengan segala cara dan kami telah memberi amaran berpuluh-puluh kali tentang bahaya yang terdedah kepada tahanan musuh yang dipegang oleh barisan yang melawan musuh. Dan terdapat kerugian dalam barisan mereka sejak permulaan perang. Tetapi kepimpinan penjajah tidak mengendahkan nasib tawanannya. Dan tentera Nazi Zio ini dengan sengaja membunuh dan juga mencederakan tawanannya. Sementara itu, tahanan musuh yang cedera dan sakit hidup dalam keadaan yang sangat sukar dan mereka masih lagi berjuang untuk terus hidup. Ini tidaklah menghairankan memandangkan rakyat kita sendiri mengalami kelaparan, dahaga dan kekurangan bekalan perubatan dan lain-lain. Tawanan musuh, kepimpinan musuh dan tentera biadabnya menderita dan akan menderita. Hanya mereka yang memikul tanggungjawab penuh ini. Masa semakin cepat dan berlalu. Sebagai penutup, wahai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang hidup di tanah ini untuk berperang melawan musuh dan penjenayah yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua kitab. Dia marah kepadanya dan menulis kepadanya bahawa seseorang akan diutuskan kepadanya sehingga hari kiamat untuk menimpakan azab yang pedih ke atasnya. Sebagai rakyat dan juga sebagai penentang, kita ditempatkan di bumi ini dan kita berjuang di sempadan ini di hadapan Allah. Allah telah memilih para syuhada daripada kita. Dia telah menguji kita dengan pengorbanan besar yang akan diikuti dengan kelegaan dan kemenangan. Tidak lama lagi insya-Allah. Pujian hormat kepada jiwa syahid kami yang soleh, yang darahnya tertumpah sebagai saksi ketidakadilan, pencerobohan dan jenayah, dan rang undang-undang siksaan dan dendam meningkat ke atas musuh yang zalim dan pengecut ini. Salam untukmu rakyat kami. Rakyat kami yang murah hati, kepada semua kata-kata tidak memenuhi hak dan takdirnya, dan ikrar kami kepada para syuhada di sempadan konfrontasi, penentangan dan jihad. Sehingga Allah mengizinkan kemenangannya dan menulis di tangan kita kesembuhan dada orang-orang yang beriman. Allah berkuasa atas perintahnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka itu adalah jihad, kemenangan ataupun syahid. Jadi cukup sekedar itu sahaja daripada ucapan Abu Ubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.